Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla illa billah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah dan kurnia serta inayahnya dapat bersama-sama hadir berbincang, berkongsi insyaAllah pada malam ini. Syukur atas iman Islam serta dan seluruh alhamdulillah. Mohon kepada Allah agar solat maghrib yang sebentar tadi serta zikir doa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teruskan lagi perkongsian kita pada malam ini ke surat 212. Perkara-perkara yang haram dilakukan ketika haid, khusus untuk perempuan, sebab berdosa hingga dapat pahala. Wanita yang sedang mengalami haid dalam tempoh yang kita bicarakan diharamkan, anak kita berdosa diperlah melakukan perkara-perkara berikut. Satu, solat. Solat asalnya wajib kita laksanakan. Sama ada solat fardu, solat fardu bertahun 5 waktu sehari semalam, atau solat sunat, jenis-jenis solat sunat, ba'diyahnya, solat duhanya, solat dalam qiyamul lailnya, dan berbagai-bagai solat. Perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan solat fidyah, kafir. Solat kita ada fidyah. Dan juga tidak wajib mengqadhakan. Ada apa? Ini dipanggil rukhsah. Orang yang tengah haid ni dia tak rehat juga. Kita tak merasa, kita tak tahu lah, kita tak ada apa-apa. Nanti lah ada keadaan jadi lawyer, kadang tak ada makan, panas, kadang nasi tak aulad, tak demam. Kita tak boleh sebab mereka menanggung najis, menanggung hadas. Itu hadas besar. Jadi tak perlu qadha. Kena dijarakan dulu. Sebab kalau nak qadha sembahyang tengok, kalau sebulan kita kata berapa kali dia suci dulu, tengok pada keadaan. Kalau 7 hari dia datang bulan, tengok pada hari ni, tengok pada keadaan perempuan tu. Dan dia banyak keadaan di sikit. Kalau sikit tu jenuh lah waktu solat dia, masa suci dia tu, dia kena solat, wajib solat. Kalau kena suci tak apa, suci tak apa, suci kalau banyak, betul tak? Suci banyak tak apa. Kalau suci sikit, haid, jenuh. 7 hari. So bulan 7 memang qadha. Dia kadang-kadang minta maaf. Mayang ni minta maaf. Perempuan kan malas solat, dan lelaki kan malas solat. Kadang perempuan pun dia tahan juga lah. Betul tak? Tangguh. Pejam mata, solat tak ada lagi. Kerana dia, Rasulullah Muhammad, dia telah berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tahu keadaan tegana, situasi hamba dia. Dia Allah bagi rukhsah, macam rukhsah juga kepada perempuan agar tak payah solat. Dan buat tu solat mereka tak terima, dan tak tu qadha solatnya ditinggalkan. Yang kedua puasa pun tak payah.
Sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Maklumlah, puasa wajib dalam bulan Ramadan. Khususnya, atau puasa sunat-sunat ada. Sunat ke, puasa 3 hari dalam sebulan ke, bulan putih, 13, 14, 15, dan lainnya. Tetapi, wajib mengqadhakan puasa yang wajib pada hari yang lain, yakni hari suci itu. Kalau bulan Ramadan dalam tahun tu lah. Kalau dia melepasi tahun yang berikut, dia kena denda. Jadi, yang ni kena qadha. Sebab apa? Setahun sekali. Tapi puasa pun boleh tahan juga lah. Cakap lah, setahun sekali pun tangguh. Kadang-kadang kata tinggal sebulan lagi nak Ramadan, baru kalau nak qadha. Kadang dengan madah tu, tertanggung-tanggung lah kata. Itu kalau mati tu anak-anak main jumpa. Jadi disunatkan, jadi ihsan kepada anak-anak agar tolong ganti puasa yang ada perasaan tak? Bagi fidyah terhadap puasa mereka. Hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sikitnya isu khabar, sebab sikitnya. Tapi masa dia tak puasa, kita puasa. Masa kita tak puasa, dia puasa. Tapi tak ada masalah nak puasa. Jangan ditanggung-tanggungkan. Yang ketiga, tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Tawaf wajib ni untuk tawaf pertama kali lah. Tawaf sunat, tawaf yang kedua kalinya. Kata bahawasanya tawaf hudum ke, tawaf bidah ke. Maknanya tawaf ini salah satu daripada rukun haji ataupun umrah yang kedua-duanya wajib kita laksanakan. Kalau haji tanpa tawaf, kalau umrah tanpa tawaf, maka haji dan umrah kita. Haji wajib buat, umrah wajib buat. Siapa yang ada modal sikit, tentang dari dah buka dah, pergilah umrah dulu. Sebab nak pergi haji itu kena tunggu giliran dan masa tempoh dia. Umrah dia terbuka. Sekarang boleh pergi dah. Boleh. Tapi mahal sikit. Betul. Sebab rasanya asal COVID, duduk dalam hotel tak boleh nak ramai-ramai. Tapi dekat Kuala sana dekat sejuta boleh, tak lihat. Kita tak nak video kan? Paling korang selepas dapat cucuk semua vaksin tu, 2 dos, dan habis matang tu dekat Kuala pesta riad dia panggil. Kalau dulu kalau kita ingat tu, pesta laut lumut. Saya orang lelaki, ayah bawa pergi tengok, buat ada macam-macam lah. Ini dekat pesta riad. Paling korang kalau ikut dalam maklumat tu 750,000 dalam sama-sama tanpa SOP. Dan katanya sejuta. Macam-macam pertunjukan, tradisi dan tradision. Tradision saya macam-macam. Dan juga telah menjemput artis-artis luar untuk pergi berkencok. Seronok kan? Itu cakap akhir zaman. Tempat yang kita katakan pemimpin yang kita harapkan untuk menjaga 2 tanah suci. Kerajaan Allah telah mencemarkan negara mereka lah. Nasib baik tak buat itu 2 tanah suci. Jadi berbalik pada kita tadi tentang ada rezeki itu pergilah dengan tanggung-tanggung. Sebab umrah pun wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Dan haji pun menjadi seumur hidup wajib sekali bagi yang ada harta dan mampu. Kalau mampu pun perjalanan tak boleh, keadaan penyakit dan sebagainya, terangkat juga ke kewajiban. Baik, seterusnya 4, membawa. Orang yang haji tadi membawa, menyentuh atau membaca Al-Quran. Maksudkan hasil mengatakan, sebab Al-Quran ni la yamassuhu illa al-mutahharun. Quran ini tidak boleh disentuh melainkan orang yang bersuci. Sebab orang kafir tak boleh sentuh sebab dia berhadas. Belum Islam baru dia boleh.
dari kata syirik. Tetapi tengok, tidak haram, mana boleh kan? Tak dosa. Jika dibaca dengan niat zikir. Tuan-tuan, kita suruh untuk Fatihah yang zikir. Ada menjadi zikir kan? Ataupun surah ayat kursi contoh. Ataupun macam nak tidur tu kan, kita disunatkan baca niat zikir niat tu niat zikir. Al-Mu'awizat disebut 3 qul. Qul huwallahu ta'ala, qul huwallahu dan mu'awizatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. So dia macam ayat kursi saya sebutkan tadi. Sebab orang yang datang bulan ni tentang mudah dirasuk. Mudah dirasuk sebab dalam keadaan kotor dia dibaca sebagai zikir. Begitu juga untuk keperasaan nak baca. Ya, boleh baca. Apa yang diniatkan zikir ataupun disebut yang selalunya kita pun kalau dalam dalam ni sakit gigi dalam nyuk sabut apa lagi ada ubat daripada Kanada pun ada daun apa orang 750 750 lagi kuat daripada daun ada 750 aktifahnya tu power lagi abang ada rumah masih tengok ada ada boleh bagi sikit. Sebelum ni kita maklumlah cerita benda baharu tuan-tuan, benda baharu untuk rakaman. Saya pergi dekat Rumah Kuda. Rumah Kuda apa nama? Lawan Kuda. Lawan Kuda. Lawan Kuda. Lawan Kuda. Lawan Kuda itu. Rumah Covid tu, dengan kantor-kantor kita yang harap dia nak cabut dah, dia tak cabut. Dia bagi ubat. Dalam perjalanan balik tu tuan-tuan kata lah, guling-guling lagi gini macam dah. Maka bukan kita kan terima. Kamu kan dengan dia sini tenang ni kalau sakit di balik dalam orang. Berbulan-bulan tahu dia punya ubat. Ubat gigi dia bagi, dia tak cabut. Dia cabut tu dia punya tutup ni, angin masuk kan, dia dalam tutup kosong. Tadi saya tengok kalau ada orang dia bagi. Okey, kalau ada pisau. Kalau tak ada? Tak ada. Saya pergi cari kedai lah. Itu ada dekat apa? Itu. Saya beri. Saya beri dah? Haa. 750 mak dah? 750. Power Ranger tu. Baik, tuan-tuan. Tu orang yang besar lah. Tanda-tanda tu no. Tanda-tanda kita tentang mata pelabu gigi, pundak leput, kepala obat no. Dah 10 abad saja. Baik. Mana ada tadi kan? Betul. Untuk perkataan dan untuk menggunakan dalil ketika mengajar ataupun berhujah. Untuk guru mengajar semua ataupun kita sembang sahabat kita datang Quran sebenarnya tak perlu lah. Banyak. Boleh. Itu boleh. Okey. Lagi memasuki masjid. Jadi pun kadang apa lah makna. Yalah. Kita kadang-kadang masjid kita pun dah jadi tempat penantungan no. Apa kita masuk haknya non muslim tu lah. Anak dia pun masuk tu daripada Pak Hidayah lah. Jadi tempat ronda kan. Tempat suci kan. Dan duduk di dalamnya. Ingatkan duduk duduk dalam dia. Sebab kalau pula muslimat sesuai di Kuala Limpang tu dia buat di dalam masjid. Senang. Tapi kalau kuliah dalam masjid orang-orang yang suci je lah. Tapi alhamdulillah kuliah saya ni semua veteran mereka. Saya tak ada orang. Tapi ada juga yang anak darah. Tak boleh nak saya ajarnya. Ada? Maksudnya yang dah ada tu lah. Tapi dah berusia. Saya pun nak kena gondol lah kepada mereka. Ada yang bawah 40 semua dah kita putih sebenarnya. Boleh pondok di surat di bukit tak baru ni buat di bukit. Selamat sekali. Lalu buat dalam apa? Hewan makan apa tu? Dalam tu dia tak ada. Ada apa nama sudahnya semua orang muda tak ada, semua 50 kat atas. Kajian. Baik. Tetapi jika diyakini tidak menitis darah
Sehingga dia punya tujuan itu tidak mengotori, menajisi, mencemari. Macam itu. Harus dia lalu di dalam masjid, lalu ke masjid. Kalau dia tidak terima dan sebagainya. Ini hormat, kita jaga kehormatan masjid. Okay. Ini pun kita dah maklum sebagai peringatan semula. 6. Jima'. Jima' ni bersyarat, maknanya hipun ataupun bersetubuh bahasa kita. Sekalipun dengan suami sendiri, asal suami ni halal. Halal. Boleh. Harus bagi si suami bermesraan dan bersuka-sukaan. Di dalam bahasa Arab disebut istimna'. Bersuka-sukaan dengan tubuh isterinya yang haid. Boleh, sekalipun sampai inzal keluar bani. Suami ni minta maaf, kadang-kadang keinginan itu berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Tengok perangkat umur. Kadang makin berusia makin menjadi. Dia kadang-kadang habis nafsu, habis umur. Itu lelaki. Itu sebab mereka ni boleh kahwin lebih supaya mengelakkan daripada zina. Isteri kena pasrah. Kalau ni saya balik Kedah, jumpa sahabat saya. Dia cerita tentang seorang sahabat saya lagi, banyak sekali. Orangnya handsome, kahwin satu lagi. Anak dah 5. Tak apalah, kahwin dengan jaga anak satu, muda 10 tahun. Saya guru saya masuk kereta, rumah dalam kereta saya bang. Kawan baik saya yang isteri dia, kawan baik rumah. Kakak kau dalamnya dia, tua sikit. Dia kata, kau dah cantik dah, nak nikah juga. Kalau ikut saya kawan tu, dia duduk gaduh nak nikah. Lama-lama perempuan pun angkat tangan. Pasrah. Okey lah sedih tu kan. Bukan senang dia nak bagi tu. Payung mah. Cakap Ustazah pun perang dunia ketiga. Betul tak tentang? Ini tak katanya lelaki dia macam tu keadaan dia. Minta maaf tuan-tuan. Ada rezeki, sedang keadaan dan usia pun dengan izin Allah boleh dapat baby baru. Kan saya kata macam tu kan. Jadi itu macam tu. Dia keadaan dia bermacam-macam. Jadi maaf cakap kadang, tapi orang-orang tak buat jadi kot. Kalau orang-orang mungkin dia tak buat, tapi dah sampai tahap dah takut berlakunya lebih istilahnya lebih darurat. Tentang pemukim makhluk. Jadi saya keluar asalnya hukum mengeluarkan mani itu berdosa haram kan. Tapi untuk masalah ni tu mengekang asal tidak menyentuh. Tu kalau yang tadi asal tadi itu dia kata sampai keluar mani boleh, tapi asalkan tidak menyentuh anggota tubuh yang berada di antara lutut dan pusat. Kita pun tahu. Yang tadi itulah maknanya antara tu sampai keluar mani tak apa. Kan? Syarat dia jangan di antara dua benda. An Mu'adz annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min ra'atihi wa hiya haid. Kita tengok kalimat ni haid tu. Kalau disebut kalimat sajalah, dia tak sebut haidatun. Dia guna dengan lafaz lelaki. Sebab apa tuan? Sebab lelaki tak ada haid. Begitu juga dengan hamil. Wahya hamilun. Dia tu hamil. Hamil tu kalimat lelaki di bahasa Arab. Sebab hamil ni perempuan saja. Lelaki hamil juga, hamilnya tak bersih. Dia terlepas juga tapi tak bersih juga. Ini disebut kalimat. Qala ma faqal izar. Ma faqal izar. Berkata Mu'adz radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dihalalkan, yang dibolehkan bagi lelaki terhadap isterinya yang sedang hamil. Sampai tahap tu kita nampak macam jijik, benda ni, tapi sampai tahap tu, sampai tahap tu Islam. Ini dipanggil dia punya kaedah lah. Kaedah di dalam sedang perhubungan di antara lelaki dan perempuan. Dan saya dah perbahaskan dulu
bagaimana minta maaf kalau kita berlakunya perhubungan jenis persetubuhan dalam haid. Kita perbahaskan dulu. Ada kesan buruk dia, haram, berdosa, no? Walaupun isteri kita yang asalnya halal. Baik, apakah yang dihalalkan bagi lelaki terhadap isterinya yang sedang haid? Nabi menjawab, sesuatu yang di atas, di luar izar, yang kain. Kita faham yang telah mana bawah pada lutut, bawah pada pusat. Mana yang dibolehkan, mana atas pada pusat, bawah pada lutut. Di antara keduanya, no entry. Okey, berciuman, berpelukan dan bersentuh-sentuhan di bahagian atas daripada pusat dan bawah daripada lutut wanita ketika haid adalah halal. Mana boleh buat? Mana boleh buat? Ini peringatan semula tuan-tuan. Kadang suami ni dia anggap angkang ni bini aku. Dia buat. Kadang-kadang perempuan tu dia silahnya Allah sedang Muhammad redha dan tak redha, anda tahu redha semua. Betul tak juga? Kita kena faham, ada benda yang kita boleh, ada benda yang kita tak boleh, ada garis panduan. Ini peringatan semua. Kalau kita dah terbuat pun, kita bertaubat kepada Allah. Perkara ini disepakati oleh semua ulama. Jelas. Tetapi berhubung dengan sentuhan di antara pusat dan lutut, ulama berbeza pendapat. Tadi dah jelas, dah ittifaq dah. Mana antara tu tak boleh. Tapi ada juga kata antara benda dua tu sentuh macam mana. Ini bisa pendapat. Namun mengikut pendapat yang paling masyhur, yang paling famous, dia adalah haram. Sentuh yang kita kawasan larangan tadi haram. Kenapa dosa? Kita ni nak cari pahala, bukan dosa. Kan? Okey, itu satu pandangan. Ada yang berpendapat ia adalah makruh. Mana tak disukai. Buat tak dapat apa-apa. Tinggal dapat dosa. Dapat dosa, dapat pahala. Dan segelintir ulama, ini sikit sangat, menghalalkannya boleh buat. Tapi orang warak, saya sebutkan warak dia lain. Nabi SAW, kita nak tiru siapa kalau bukan Nabi SAW. Nabi ini sampai tahap, sampai dia tak lihat dan isteri dia pun tak lihat, dan berada dalam selimut. Sebab Nabi SAW. Okey. Dan segelintir ulama menghalalkannya, yakni membolehkannya apabila seseorang dapat mengawal dirinya. Ada kaedah, ada juga, ada sebab ada. Bukan kita dia mengiyakan, bukan dia kita mengiyakan perbuatan tersebut. Asal dah macam tu, tapi kod minta maaf saja, kod dah terlalu kuat. Kehendaknya si lelaki tadi, silahnya kamu, keinginan dia tu boleh, harus. Boleh, harus. Dia harus melakukan apa seorang itu. Syaratnya dapat mengawal dirinya daripada melakukan persetubuhan. Boleh, silakan. Tak boleh, jangan. Jangan kita bermain-main dengan api Islam. Api itu sifatnya membakar. Jangan bermain-main dengan elektrik. Kerana elektrik itu sifatnya. Jangan bermain-main dengan ular. Ular tu bisa dia punya gigitan dia. Macam tu lah faham. Boleh tahan, sila. Tak boleh tahan, jangan dia buat kerja. Dah pelajur tu, dosa, tak kepada Allah SWT. Itu jangan dah, kita dah senang bagi garis panduan. Kamu melampaui juga. Allah pun dah larang dalam Quran. Kita pun melampaui. Nabi pun larang, kita pun cuba nak buat. Kita tak mana. Kita tak mana. Tak boleh. Tak boleh, tak payah. Sebab ianya pandangan yang tak masyhur. Pandangan yang tak famous, kita tak boleh ambil. Ambil yang tadi. Apa yang dilihat secara zahir? Hadis-hadis secara umumnya tidak melarang perbuatan bersentuh-sentuhan di antara pusat dan lutut, kerana Nabi Muhammad SAW dengan jelas
mengizinkan segala perbuatan. Jadi ulama tadi ni yang kita pandangan yang segelintir tadi, boleh buat dengan syarat jangan bersetubuh, dengan membuat pengajian itu, ada dalil dia. Apa dalil dia? Dalil kerana Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengizinkan segala perbuatan boleh buat, tak ada no entry kecuali perselingkuhan ketika haid. Kalau tengok pada zahir tu hadis, boleh buat, umum hadis tu, lafaz hadis tu umum. Tu ulama tadi dan segelintir kecil tadi berpandangan macam tu. Jadi ulama dia macam-macam dia punya tafsiran terhadap hadis tu. Okey. Ulama yang mengharamkannya bersikap berhati-hati, teliti agar seseorang itu tidak terlanjur melakukan persetubuhan. Itu tujuan. Masing-masing ada hujah. Takut terlanjur berdosa. Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah menyebut, janganlah si suami menyetubuhi, yakni jima, isteri yang sedang haid, dan juga jangan sesudah haid, masa ketika dan selepas. Mana selepas ni berhenti. Habis sebelum mandi wajib, sebab dia ada tugasan lain. Sebelum mandi wajib, kerana yang demikian itu diharamkan dengan dalil Quran. Tak boleh. Bagi mandi, bagi suci dulu. Habiskan hadas dia, hilang hadas dia kecil dan besar tadi dengan mandi. Kita minta maaf katakan, saya maksudnya paling muda dulu. Jadi isu ni kadang-kadang tamak dia jadi kelojo. Tamak. Istilahnya dah cuti lama. Tamak saya guna istilah tu. Dah cuti lama. Itulah sifat kita. Kita pun memang dicerita dalam keadaan kelojo. Sebab yang disebut at-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Sifat kelam kabut ni daripada syaitan. Orang yang kelam kabut ni dia tak boleh konsentrate. Dia tak boleh tumpu. Dia tak boleh serius kepada sesuatu. Antara at-ta'anni minallah maknanya bertenang-tenang. Tak terbalik saya terima. Bertenang-tenang itu ialah daripada Allah. Cool. Dan kelam kabut itu juga syaitan. Jadi kena sabar dulu. Selesai mandi dulu, silakan. Benda halal. Betul tak Marun? Minta maaf. Istilahnya kita tak lari gunung dikejar. Betul tak? Isteri kita halal. Itu tentang pun lebih mahir daripada saya. Minta maaf saya sebutkan. Kadang-kadang kalau tak ingatkan kita ni mereka apa? Dia faham dia. Dia tafsir dengan tafsiran dia. Dah bini aku. Dia kata minta maaf, kau suka aku lah. Kau suka aku, kau pilih aku lah. Kan kita ada dia punya garis. Okey, tentang apa kesan buruk dan tentang sahabat dulu pun saya dah sebut dulu. Tentang mesti ingat. Bersetubuh ketika haid dapat mengakibatkan anak menjadi jangkitan penyakit juzam. Kita pun lagi doa tentang Allahumma inna na'udzubika minal baras wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami. Allahumma inna na'udzubika minal baras, daripada sopak. Kata sakit sopak putih. Kita tak tentang kadang-kadang kening pun putih. Kita bisa tengok tak? Ada tapi tak berapa ada. Kalau di sini saya tak bisa tengok. Kalau 20 tahun di sini kan, tak usah tengok lah. Tapi dulu di Tanjung Kedah tempat kelahiran saya ada semua. Putih tu, tapi putih sopak. Dia jadi kata lagi pun orang tak tahu kan. Allah Akbar, Allah. Mata ada, belum-belum ngomong ada. Dia jadi putih lagi pun ada. Dia lain lah, daripada lain tu satu. Sopak. Kemudian daripada juzam ni sakit kusta. Dan saya pun bisa tengok sekali. Katakanlah, dikatakan. Dia sakit kusta ni dia sakit yang berjangkit. Sebab itu kita ada hospital kusta bang, dia tak boleh nak ni dengan orang. Dia tak boleh bersama orang. Dia dengan geng-geng dia. Dia macam apa nama
Yang macam COVID-19 lah. Ya, doktor-doktor pun kena pakai kan. Tapi tak dah teruk COVID ni tu. Kena COVID lebih teruk pada kusta lagi. Kan? Okey, okey, satu lagi tak kusta. Dan mengakibatkan pelbagai perkara negatif bagi si suami dan isteri. Saya dah sebut dulu. Boleh, yang kita takut boleh membawa kepada penyakit kelamin dan sebagainya. Ada tentu sebab Allah Ta'ala larang kepada kita. Jadi kita kena takut. Sebab Allah Ta'ala tahu Dia nak cipta kita. Alhamdulillah. Tujuh, haram bagi lelaki tak, tadi saya tahu, menjatuhkan talak kepada isteri dia yang dalam keadaan haid. Haram perbuatan tersebut. Perkara ini diharamkan. Apa sebab dia kata? Ada ilah dia. Sebab akan dapat memperpanjangkan masa iddah isteri dia. Panjang kata. Sekalipun talak itu sah, tetapi hukumnya adalah berdosa. Lelaki pun kadang-kadang maafkan Allah dah, kawan tu dah dalam keadaan tu talak. Kan? Dia kena banyak kita. Lelaki ni kena banyak kul kan. Kena banyak kul. Kalau dua perang tu kan belah dah seorang. Lelaki tu kena jiwa besar dia kena mengalah. Bukan kalah sebab dia tak kuat. Tu kan? Kalau dia duduk lagi, lelaki dia ada kunci. Dan dia buka kunci tu, saya tak guna. Pam, dua, satu. Boleh tahan. Pam, dua, boleh tahan. Pam, tiga, sinar hutan. Lihat tuan-tuan. Kadang-kadang tengok tentang perkahwinan. Tuan-tuan ingat perkahwinan yang tertentu. Kadang-kadang tuan-tuan, janda-janda yang cerai hidup dalam akhirat. Ayat. Ini tu benar-benar. Di nikah ni kita bang dia bagi apa semua. Tu sampai dia buat panggil, cerai lagi kita kahwin kembali. Apa dia nak nikah dengan suami dulu. Ini bukan kita ada sign apa semua dah, tak ada syarat-syarat. Nikah setahun dengan cerai. Lepas tu dia nikah balik dengan suami dulu. Sebab dia penalti dia kena dijima oleh orang lain dengan dalam nikah nasab boleh dia. Itu sebab suami kan baru ni kan. Kalau kawan-kawan saya ni kami nak qadi tuan. Jumpa sahabat masuk suka nak qadi. Waktu ada baru turun dia turun dua orang lelaki dan perempuan. Naik motor berdua depan masjid. Pokoknya mereka suami isteri. Maknanya baru rojong. Sebab apa? Masih dalam edah. Kalau talak satu, kalau talak dua, talak tiga, maka yang paling dia. Kena cari yang lain. Betul tak? Betul? Tu. Lelaki tu lah. Tu pun kalau lelaki ni dia pegang kuat. Tapi kalau perempuan, masalahnya berapa kali kita kena talak sehari orang. Tu pasal disebut Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki tu dia menjaga, memelihara perempuan. Allah tak ada bagi amanah kepada kita dengan bukan arti kata satu sudut malah kita lebih sangat ngajak pada dia tak. Untuk menjaga, memelihara, menjaga keamanan dan sebagainya. Perempuan kuat macam mana pun dia lemah di satu sudut. Jadi kita tu kena betul dia. Habis terus. Darah dan pembahagiannya. Terima kasih bang. Kena mendayak. Ini berada dah no. Dia pasal. Bilang dulu dia. Abang pasal. Dia pasal itu ni kita cakap setuju. Kita bukan. Angkat tak tantang. Baik. Darah dan pembahagiannya. Klasifikasi darah. Darah terbahagi kepada dua
iaitu darah kuat, sifat darah tu, dan lemah. Kuat dan lemahnya darah itu adalah berdasarkan kepada 3 faktor. Ini yang eloknya perempuan dengar kata ni, dia tahu keadaan apa. Kan? Kita pasal kita tak tahu, dan kita kena sampaikan kepada mereka. Kalau dia bertanya lah, ajar pada kita. Takut mereka pun tak tahu nak membezakan. Isu itu bukan isu kita secara khusus, tapi suami kena tahu. Suami kena tahu, lelaki pun kena tahu. Kalau dia macam mana pun, kadang-kadang dia tanya dia, adik dia tanya dia, kak dia tanya dia, kan? Betul abang kan? Bukan nanti nikah, kan? Tak nikah pun kena tahu. Sebab dia asas. Dan yang tak tahu lagi, tanya orang yang tahu. Yang lagi senang, mudah selesai masalah. Satu, warna darah tu faktor kuat apa? Warna darah. Kedua, sifat, yakni rasa keluarnya darah. Yang ketiga, bau darah tu. Kemudian warna darah. Tadi, warna darah. Tadi ni warna darah. Darah yang keluar dari alat kelamin wanita itu ada 5 jenis warna. 1, warna hitam. 2, warna merah. 3, warna kelabu. Kalau sirah. D, warna kuning, yakni warna kuning tua, yakni coklat. E, warna kuning keputihan. Tambah satu lagi dalam mazhab saya tengok warna kehijauan. Senang betul. Jadi kita kena reka lah. Inilah darah yang lazimnya, dan ini yang biasa, selalu keluar daripada wanita. Ini tak ada pada kita. Yang masing-masing mempunyai sifat lemah dan kuat darah. Saya tambah satu lagi. Jadi 6 jenis. Okey. Nah, selanjutnya sifat perasaan keluarnya darah. Tengok macam mana. Nah, mengkategorikan darah tadi kuat atau lemah tadi. Wanita di dalam mengeluarkan darah itu ada kalanya disertai dengan rasa agak panas ataupun hangat. Hangat tiga kan? Dan ada kalanya dia mengeluarkan darah dalam keadaan tidak sedar. Tidak terasa sama sekali, tak sakit. Sebagaimana orang sakit buasir yang sewaktu mengeluarkan air kencing, ayat tanpa disedari olehnya. Pasal tuan. Habis. Yang ketiga, faktor ketiga ialah bau darah. Ada 3 ketiga kita. Pembagian darah tadi. Bau darah. Darah yang dikeluarkan oleh perempuan kadang-kadang berbau busuk. Itu kalau boleh kita nasihatilah. Kalau kita anak isteri kita, kan cucu kita, kan yang perempuan tu datang belakang pakai wangi-wangian sekarang, kan? Dulu ni macam tu lah, kita tak ni, kan? Tapi sekarang pakai kuala tu tak apa lah, kan? Inilah keadaannya, kan? Macam mana, kan? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebersihan kesucian itu kena. Adanya busuk seperti lazimnya bau darah biasa, dan ada kalanya tidak berbau sama sekali. Hal ini dipengaruhi kuat dan lemahnya, balik kata tadi, darah itu sendiri, dan kesihatan tubuh wanita itu pula ada yang mempengaruhi bau darah tersebut. Satu diperbahaskan tentang kita punya tening kolok ni lah. Ni mau sikit ni belum ke depan ni. Jadi kita mudah ni kalau kita hanya perbahasan bab tu saja, ya Allah, pening kolok tu kan. Biarlah bagi orang yang lebih ni lah dalam ni. Kita ni sekadar tahu secara mendatar dia lah. Tegur. Baik, pembahagian darah. Darah warna yang paling kuat itu berwarna hitam. Biarlah kita tahu sikit kan. Warna busuk dan keluarnya terasa agak panas. Hitam. 2, peringkat darah yang di bawahnya kuat. Bawah
pada tadi, berwarna merah, mempunyai bau dan keluarnya agak panas. Dengan bawah. 3, peringkat darah yang di bawahnya berwarna kelabu, berbau dan terasa agak panas. Kemudian yang keempat, peringkat darah yang di bawahnya warna kuning, tua tadi, warna coklat, berbau dan terasa agak panas. 5, peringkat darah yang paling lemah, warna kuning, keputih-putihan, dan keluarnya biasanya tidak terasa dan tidak terasa. Tidak terasa kategori darah. Duk, anak kita tanya, so bolehlah kita jawab seperti itu. Larutan darah hitam, merah, kelabu dan coklat ini biasanya sangat pekat. Adapun warna darah kuning, keputih-putihan biasanya agak cair berbanding dengan darah-darah di atas. Ini di antara kita sifat darah tu lah. Boleh. Sekali ubah jadi lah. Kita bukan nak Faisal. Sekadar nak alung umum je. Paling-paling korang kita boleh beza-bezakan sikit-sikit, no? Kita nampak berpisah ke apa, kajian dan sebagainya, kan? Baik. Sebelumnya istihadah. Yang sebelumnya haid. Istihadah. Istihadah, tengok betul-betul. Punya haid juga, no? Tengok haid tu istihadah. Dia punya huruf pun berbeza. Istihadah ialah darah yang keluar dari rahim wanita melalui farasnya di luar fasa ataupun masa haid ataupun bukan. Bukan pada masa haid, bukan pada masa nifas, istihadah nadia. Boleh? Darah istihadah ialah darah penyakit. Ada itu memang perempuan ada penyakit lah. Yang kemungkinan disebabkan oleh kerosakan organ-organ tubuh atau dalam keadaan kesihatan seorang itu tidak stabil. Itu keluar dalam istihadah. Allah. Seseorang wanita yang mengalami istihadah. Kalau kita perempuan ada istihadah, saya ulang balik, bukan dalam tempoh seawal-awal haid, sebanyak-banyak haid, bukan seawal-awal nifas dan bukan sebanyak-banyak nifas. Jelas mengatakan mana istihadah? Apa hukum dia pula? Dan tadi haid dan nifas tak boleh semayang. Betul? Sehingga selesai 40 paling minimum, paling maksimum 60 hari nifas. Betul? Betul? Habis tu dia lain nampak ditujukan haid paling banyak 15, paling ni sehari semalam. Alhamdulillah. Itu peringatan semula. Baik. Seseorang wanita yang mengalami istihadah hukumnya ialah wajib. Itu sebab kita kena bezakan. Minta maaf tuan ya. Saya sebut ulang balik, kita nampak macam jijik. Minta maaf. Sebab dah adik ipar saya, dia ngaji yang masih mental. Dan rezeki adik saya. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Zaid, adik sedangkan adik Ustaz Zaid dah dulu masa dia. Adik ipar saya. Masa dia pergi tu dia muda lagi, Ustaz Zaid dah berusia, dia pun panggil abang saya. Pemain sekali dulu. Dia buka kelas online bab tentang tauhid. Dia memang pakar. Walaupun dia muda pada saya, dia memang kekhususan bagian. Dia berkata dia ada siap buku sekali. Jadi kita kena tahu beza warna dan sebagainya, kategori mana nanti di belakang dia ada cerita. Jadi baru dia sebab dia membabitkan ibadah. Kau takut benda dia tak boleh semayang, dia semayang. Dia sedar di situ. Dia sepatut disemayang, dia tak semayang. Minta maaf kata kalau perempuan kita, anak kita yang masih bawa tanggungan kita lah, isteri kita, kita suami, anak kita, cucu kita sudah. Kalau dia orang buat salah, siapa nak ditanggungkan? Siapa nak ambil tanggungan? Bukan kita. Kalau dia tahu, okey. Maknanya perempuan nak kena pergi bagi belajar pada asas. Sebab isu mereka. Kita tidak ada isu. Sebenarnya kita tidak ada pada diri kita. Tapi kita kena maklum. Benar-benar kecil kan? Untuk isteri kita, kalau isteri kita tinggal semaya, dia tak tahu tiba. Siapa suruh tanya? Kamu wahai si Mina,
sembahyang kamu ditolak, sekian-sekian tarikh. Saya tak tahu. Sambung kami tak tahu. Kalau betul tak, suami kamu tak semua pergi kuliah kan? Alangkah kita. Betul ke tak? Kalau isteri tak tahu, cakap. Kalau isteri tak tahu, suami kena beritahu. Kalau suami pun kadang-kadang sibuk, suami kena suruh isteri ataupun isteri pergi mengaji. Jadi pulang sunat punya. Saat ini pada majang, saya pada majang, tapi saya majang pun dah tak lama dah. Kalau mereka nak turun pun turun je lah. Tapi saya tak nak lagi buat batu. Tapi kadang-kadang mereka pun tak segan cemok saya kau. Saya bertanya, kita jawab lah. Mari kita kan? Kita jawab. Kita jawab pada suami, kita jawab pada anak. Saya ajak Quran, kitab ni sendiri saja. Betul orang sudah amat. Dan tafsir Yasin. Seminggu 3 kali. Ustaz Limi dibuka di Masjid Jami'. Dan dalam masa sama sekarang dibuka di markas. Di atas. Di atas apa ni? Atau mungkin 3-4 kali seminggu. Kalau sampai macam ni lah. Semua di markas lah. Tuan markas pak tu lah. Tak ada masalah pun nak masuk. Tak apa. Bukan gereja kan. Masuk. Tak ada masalah pun. Ataupun kuliah bersemak di masjid. Ada sedisi kita pun Nabi. Akhirnya masuk tak. Kuliah bersemak. Ataupun cari ustazah. Kalau nak gaya sekat, cari ustazah. Apa yang ustazah? Baru ni, Abang Syedama nak cerita tanggungjawab ni tentang masjid sahur. Kalau dulu mereka pun kata, mereka pun tak apa nak banyak bajet. Dan inilah daripada banyak bajet dalam COVID kan. Dah ada banyak bajet. Kita Ustaz penuhkan kuliah Ustaz. Tak tolong saya cari. Saya pun ajak lama sana. Saya sarankan buat kuliah bersemak. Saya carikan dulu. Jadi kalau kita bersemak dengan bersemak, dia pun tak sekian. Tapi kadang-kadang dia pun suka tak buat kaitkan. Apa atas orang, lelaki pun boleh ajar. Perempuan pun lebih baik dia ajar. Jadi kita wujudkan. Kalau tak boleh sini, kita tumpang-tumpang. Tempatnya yang lain. Orang disuri, kita nampak macam kecil. Tapi yang sebab mereka tak semayang, Allah Akbar, orang yang tinggal semayang dalam keadaan sengaja sudah selesai. Ada sebagian ulama mengatakan, ulama yang keras mengatakan kafir. Ini jangan dalam keadaan sengaja. Dia tak tinggal. Banyak faktor lah. Faktor tak tahu. Jahil kenapa pun tak belajar. Silakan Azan. Syekh Harun. Silakan. Ini abang. Seseorang wanita yang mengalami istihadah hukumnya adalah wajib dia bersolat dan puasa. Tadi haid tak boleh puasa, boleh solat. Serta melakukan ibadah seperti biasa. Tidak ada. Tetapi dia pun pusing, tapi wajib kan? Kena dengan kaitan. Tetapi untuk bersolat wajiblah dia menyucikan darah tersebut. Sebab darah tak boleh. Itu pekat basuhan. Pada setiap kali solatnya bagus. Setiap kali dia solat kena cuci. Sebab darah tak boleh. Tadi tak boleh tak boleh. Boleh. Tapi bersyarat. Ia wajiblah mengikut peraturan seperti berikut secara tertib. Ambil. Satu, masuk waktu salat. Baru ketiga. Macam orang sesi baul lah juga. Sesi baul. Tapi ada sesi reh pun ada juga. Yang jadi kentut tak lawas tapi kurang jarang. Itu kentut. Saya pun kadang-kadang takut tuan. Mungkin sebab Allah sedang sebab. Sebab kalau saya ambil wudu tuan-tuan. Nak ni, angin tu dari mana orang kata. Mungkin korang makan pagi bisa saya belajar dulu tuan. Korang makan pagi. Kami jaga-jaga yang tengah hari terus. Sip lah sikit duit tu. Sebab sejuk dan sebagainya kan. Lepas main subuh kami tidur masih pukul 12 contohnya. Terus makan tengah hari terus. Ini terus dia jadi ni. Walaupun kuih lalu orang kuih ni jarang ada ni. Saya lah, saya tak. Tapi itu boleh dikira ni lah.
Boleh kontrol lah. Tapi kalau kencing tak lawas ni, dia tak boleh kontrol. Jadi ada cara. Ini dipanggil orang yang musyaqqah. Orang yang kita panggil berada dalam keadaan situasi uzur. Masuk itu. Dua, bersuci dan memakai sesuatu untuk menahan keluarnya darah. Macam saya sekarang ni katakan. Saya sekarang ni jadi bisul. Kalau saya diam, nak tekan pun dia kita tak tahu bila dia keluar. Kunat pun darah keluar lagi. Jadi saya terfikir satu cara saya buat. Kalau dulu saya buat tisu pun kan dia jatuh. Mengakibatkan habis pakaian kita kotor, najis, tak sah sebenarnya. Dapat saya buat macam mana sekarang? Saya buat plaster. Saya dah basuh suci, kan? Tadi maghrib tadi. Tapi lagi tak boleh dalam plaster, dah tak apa. Kalau Allah Ta'ala terima usulan saya, dan mungkin aku orang darah sikit. Saya nak kena cabut kunat tu. Tapi sebenarnya diulah boleh lah. Allah boleh selamat. Tapi mak cakap lah, saya tak apa nak bagi ni lah. Tapi itulah, kalau tak belah, hukum adatnya, lagi ada kunat tu, saya ni memang sini jadi ya. Macam darah kotor pun nak kena vacuum juga lah. Nak kena apa ni? Nak kena apa dia panggil? Bekat. Ya kan? Jadi kalau orang macam saya ni tak saya dia jadi imam. Itu seperti ini. Kan, betul tak? Kerana lupa juga, dia suruh ke depan, naik juga, lupa. Jadi maknanya untuk satu-satu. Sebab lagi saya buka lagi tentang memang ada. Jadi kita menanggung darah. Siapa lebih berat tu kan? Bukan kita putar, faham kita bisul kan? Berwudu. Teruskan solat. Tentang kaedah yang dikeluarkan. Tapi satu-satu waktu. Kenyahlah. Kenyahlah. Itu tak apa dapat balas insyaAllah. Itu kita dapat. Akhir sekali kadang-kadang macam saya sebutkan utama, benda-benda di kerumitan ini berlaku pada perempuan. Sila hari bulan apa dia buat? Tak sembahyang. Dan kadang-kadang tak kerti. Dia mangah, dia tak mampu ya. Macam orang nak terpilai. Orang yang tak ada undang, tak ada sen. Di Batati tu kan, ada 2-3 sekitaran. Daripada Kuala Lipa sampai ke Kampung. Tak apalah, ada macam tu lah. Bayang tidak buat yang ada tu. Dia nak apa je. Wuduk yang sama dia bantai waktu Isya. Dan sebagainya. Zuhur dan kepada juga asal. Dia setiap waktu dia kena buat proses. Itu sebab dia penyakit kan, sebab dia kotor darah. Jadi waktu dah masuk. Mana dia sembahyang dalam keadaan uzur juga, tapi Allah telah ampunkan kita cara. Siap basuh semua. Kita kata jangan bagi darah itu mengalir dengan berbagai mungkin pakai tolong mereka tu lah. Kan terus semuanya. Itu kita kena ingatkan. Lagi sekali saya nak ulangkan, minta maaf, Muhammad kadang-kadang anak darah kita yang baru cukup umur ni. Dia pun banyak tak tahu. Di sekolah pun setakat mana sangatnya, di sekolah kapalnya, di sekolah rendahnya kadang-kadang. Kan? Kadang dia pun tak tahu aku ni haikal apa kan. Mak pun tanya, mak pun jenis maaf cakap ke. Mayang pun tak apa pula. Pak pun sama juga album. Habis bincang. Habis keluarga jadi apu. Apabila dah tak semayang, keluarga pun jadi habis. Allah. Tentang benda kita nampak kecil, simple, tapi dia membawa kepada benda yang besar. Kita langgar banyak benda. Allah berbuat kita. Kafiat ni bahasa Arab kata-kata kafiat itu kafiat ni cara. Begini wajiblah dilakukan pada setiap kali 5 item tadi. Setiap kali dia hendak bersolat fardu. Dengar. Tetapi dia dibenarkan untuk solat sunat sebanyak mana yang dia mahu. Sunat don't worry. Boleh, silakan. You can do it. Go, sila. Seorang wanita dikatakan istihadah. Cukup abang. Jadi kan nak lagi? Boleh. Boleh tak pun. Ustaz nak stop tak apa nak lawan gigi sakit. Nak sikit. Stop dulu. Tak nak sikit benda sikit boleh. Kadang-kadang dengan saya bercakap ni dia macam jadi penyembuh juga. Ya. Seorang wanita dikatakan istihadah. Dia nak pergi jilan tu. Macam takrif.
apabila mempunyai salah satu ciri sebagai berikut. Ini perbezaan di antara perempuan yang haid, perempuan yang nikah. Perempuan yang nikah ni tak kisah sangat rasanya. Sebab dia kelahiran, tak salahnya. Ada nyanyi darah, tak tahu nak beza mana darah haid ke darah istihadah. Yang nikah ni sebab dia ada bukti, kan? Betul. Betul dia cakap ni. Betul. Keluar darah di bawah umur 9 tahun. Saya tentang buka balik yang lalu. Berapa umur paling minimum mula haid bagi perempuan? Ya. Kurang 15 hari. Tempoh maksimum haid berapa? Dia dikurang 15 hari. 15 hari paling maksimum haid. Jadi baru kan? Contoh, dia beri contoh. Okey lah ni. Kita agak mudah, tak pusing-pusing. Selalu belajar dengan kita Arab, pening juga apa? Pusing sana, pusing sini. Ya, ganti nama di mana pun tak tahu pening. Allah Akbar. Jelaskan lagi Fatihah. Bagaimana? Dengan mat pula. Ya. Ketika berumur 8 tahun, keluar darah selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Darah haid tak? Tak, kalau kita 9 tahun. 9. Kalau 9. Kita mengelirukan kan. Maka yang demikian ini ia belum boleh dikatakan balik. Darah itu bukannya haid tetapi darah istihadah. Jelas kan? Saya pun alhamdulillah dekat Allah. Saya mengajar kafar. Radidah, wakil, setahun. Sekian itu, itu berehat. Saya dapat tahu. Ya. Bila saya mengajar belajar 6. Tahun 5. Dan tahun 6 saya untuk kelas UPTK. Betul kan? Tak boleh sah. Jadi saya 20 tahun saya berada di kafar. Jadi dah macam satu dah macam satu macam uji kaji bukan dia kaji bagaimana? Rutin lah. Mana saya dapat agak-agak. Perempuan Melayu kita sekian. Arab saya tak tahu lah. Ada kita tahu kan ada mana tu yang disebutkan di sini dengan kebiasaan yang macam tu. Paling awal. Tapi yang selalunya tapi tak semua tuan. Kadang-kadang Allah Sulaiman Muhammad, kadang-kadang dia faktor badan pada juga. Tapi tak tentu juga. Kadang badan dia besar pun boleh sampai. Kadang yang kumpul sikit pun datang. Itu cerita yang akan datang. Dah apa kita faham. Datang. Tak payah cakap. Yang paling ketiga tu. Kita tahu. Apa-apa. Itu yang sukakan. Darjah 5. Kalau perempuan kita ni, darjah 5. Darjah 5 ni berapa? 11 tahun. Kalau sini 9 tahun. 9 tahun darjah berapa? 2 lepas 9. Darjah 3 tahun. Tak biasa. 4. Dalam 20 tahun mungkin ada seorang dua. Mungkin kena pembesaran dia lebih sikit. Hormat dia lebih, dia berlaku. Tapi jangan 5 ada. Tapi tak ramai. 6 agak ramai sedikit. Kalau 10 tu mungkin dalam 6 macam tu. Mana 12. Sekarang berbeza dengan dulu. Dulu kita tak tahu macam mana dulu. Ulama dia kaji sangat tu. Kamu dia boleh letakkan paling minimum dan paling maksimum umur. Kalau tak tahu juga, baru dia kira had umur yang dikatakan datang. Datang tak datang, kira cukup umur wajib sembahyang. Dia punya garis dia tu kesembahyang. Kewajib sembahyang. Allah Akbar. Yang mereka budak-budak ni dia main guli lagi. Dia main zero time lagi. Sembahyang tak sembahyang. Ayah pula buat tak guli pula. Lama anak kapal pun tak ni. Allah, ayah semua. Siap. Tak besar kan? Besar dia semua. Bapak dia. Kalau dia duduk dengan dia, tuk dia. Wali-wali dia, no? Baik. B. Keluar darah di luar masa. Tadi umur dengan. Keluar darah di luar masa batas maksimum. Keluarnya haid 15 hari 15 malam. Ataupun dia keluar darah di bawah batas minimum dari ketentuan haid 24 jam sehari semalam. Contoh. Kita dekat darah kita ni. Itulah manusia dia nak suruh rezeki ya. Satu.
Nurul mengeluarkan darah terus menerus selama 18 hari. Ataupun dalam masa 15 hari keluar darah kurang daripada 24 jam. Dia ada pengikat tadi kan, darah ini bukanlah haid tetapi istihadah. Kita tengok pada minimum dan maksimum saja untuk kita bezakan. Saya sebutkan tadi, kalau kata damu wiladah ataupun Allah SWT ini apa nama tadi apa? Nifas, kita beritahu sebab ada bukti ini. Kalau haid ni kita kadang-kadang nak kena beza dia di antara waktu dan juga kita rupa darah dan sebagainya. InsyaAllah akan sambung dengan izin Allah Ta'ala di bulan depan. Last kuliah lah dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah saya nak cuba juga, sebab anak pun tak ada sekolah Assalamualaikum ni, saya kena laku diri awal bulan 12 ya, bulan last lah. Tapi saya tunggu kalau tentu nak lagi lah. Jadi saya akan extend lagi sebulan untuk bulan depan, sebab anak-anak tu mengaji lagi, tak habis lagi. Dan pun saya nak selesaikan dengan kuliah-kuliah untuk bulan ni. Saya pun ada perjanjian dengan Jakir kan, selesaikan ni kita akan tidak ada buat surat permohonan ke sana tu. Jadi saya mulakan kuliah di sana di awal Januari. Saya akan selesai. Dan mungkin Tuan doa lah bagi saya kekuatan untuk saya berulang. Tapi alhamdulillah, tapi kalau ada buka sekolah, pelajar dah ada di Kayan tu, jadi kena berulang tu, sudah rumah-rumah ada sini. Maka 2 hari sana dan sebagainya kan. Kita suruh jadi ketua. Kan aku cari jadi tukang pun dia semua jadi ketua ni payah sekarang ni, tapi mungkin tukang kurang je lah. Itulah bagi saya kekuatan nak pulang tu, totek-totek pun mau paling laju tu kalau saya buat 1-3, 1-2 sejam lah. Tapi saya balik kampung tu kan ada emergency sikit kan, rumah saya bantu teks tadi kan, dalam tipu buat juga rumah pun kan, dalam 1-2 tadi tu 1-2 alhamdulillah sampai itu yang saya masuk 1 rekat tu kan. Dah balik pun nak balik akan dia bulan April tanpa saya kan, walaupun dia betul saya balik juga. Kita doalah agar dipermudahkan urusan saya tu juga. InsyaAllah datang lagi kalau abang Zab sebut, Zab ada doa dengan insyaAllah. Tapi pun ada juga beberapa kuliah yang mereka suruh juga, mungkin saya akan ikut, tapi tak boleh banyak lah juga. Dengan umur yang 50 ni 50 kan. Jadi nak main tu tengok kadang-kadang ada berita start, kalau tak main juga tambah pegang sikit, tapi tak banyak lah. Saya pilih tempat-tempat yang tertentu ya. Yang saya boleh pulang, saya pulang. Allah Alam kan? InsyaAllah sekali lagi lah, kalau tidak apa-apa di bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak apa nak kalau ada terkasar bahasa. Kadang-kadang keluarga kita mengajar bab ni, kita kadang-kadang perkataan kita tu kadang-kadang ialah, kadang-kadang dia tak boleh ni. Baru saya jumpa tok guru saya, tapi hang kalau nak pegang jangan duk pusing dengan, jangan duk bunga-bunga sangat. Terus kita lupakan. Kadang-kadang orang dia tak faham. Kita pun kadang-kadang dah cakap maaf cakap berapa kali nak maaf cakap kan. Kadang-kadang orang pun ni ustaz cakap. Kalau kita bab ni kena jelas. Kalau ada perempuan di belakang tu pun saya akan jelas. Minta maaf lah, dengan maaf cakap lah. Betul? Tu dia tak boleh, ilmu ni dia tidak ada rahsia. Takut nanti manusia terus kekal dengan kejahalan ataupun dalam kesamaran terabak-abak. Sebab guru dia tak jelas. Dia kononnya malu. Iya, aku sekian. Atau sekian kat ilmu. Kita dengan Allah. Tak? Kita tangguhkan proses ini dengan kita baca kafaratul majlis dan selesai. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muslim ila al-Madinah. Ya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وأكرمنا ولا تهنا واغفر علينا وأرضنا وارض عنا وانصرف عن الأذى والبغى وكل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ولك الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك
غير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.